Mulai kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita menyambung pengajian daripada kitab 40 hadis berkisar tentang akhlak yang mulia yang telah disusun dan dikarang oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau serta kita mendapat barakah manfaat daripada kitab yang mulia ini, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kita membicarakan tentang hadis yang ke-35, berlaku adil bila mana menjadi pemimpin. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la turaddu da'watuhum as-sha'im hina yuftir wal imamul 'adil wa da'watul mazlum yarfa'uha Allah fawqa al-ghamam wa yaftahu laha abwab as-sama' wa yaqulu ar-rabb wa 'izzati la ansurannaka walau ba'da hin. Rawahu Tirmidzi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak. Pertama, orang berpuasa ketika mana berbuka. Kedua, pemimpin yang adil. Ketiga, doa orang yang kena zalim. Maka Allah Ta'ala akan mengangkat doanya ke atas awan dan membukakan baginya akan pintu langit. Dan dia berfirman, demi kebesaranku pasti dia akan aku tolong walaupun setelah beberapa masa nanti. Hadis riwayat Tirmidzi. Ngarang rahimahullahu ta'ala, 3 orang ataupun golongan yang disebutkan di sini mendapat keistimewaan dengan doa mereka dikabulkan oleh Allah. Pertama, orang yang puasa bila mana ia berbuka kerana ia telah menjalani satu latihan yang panjang, maka diberikan kepadanya keistimewaan ini. Kedua, pemimpin yang adil selama ia ada dalam keadilannya. Ketiga, orang yang kena zalim untuk mengambil balik haknya. Adil dalam memimpin adalah satu perkara yang susah dilaksanakan, dan berterusan adil dalam kepimpinan itu adalah lebih susah lagi. Tetapi bagi orang yang kuat semangatnya dan ikhlas niatnya, mudah untuk berbuat demikian, maka akan besarlah berkatnya dan banyak pahalanya dan akan luas kebaikannya. Dan seluruh lapisan rakyat akan merasakan kemakmurannya. Maka pemimpin yang seperti ini akan dikasihi oleh rakyat dengan setulus hati. Dan sudah tentu mereka akan mendoakan supaya berterusan kebaikannya. Nah, orang yang seperti inilah yang doanya akan dimakbulkan oleh Allah. Sungguh untung pemimpin yang adil ini. Ia mencintai rakyat dan rakyat mencintainya. Ia mendoakan untuk kesejahteraan rakyat dan rakyat pula mendoakan untuk kesejahteraannya.
Dan yang paling rugi ialah pemimpin yang zalim. Rakyat membencinya dan ia pula membenci rakyatnya. Rakyat mendoakan yang tidak baik untuknya dan ia pula terus menindas mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, hadis yang ke-35 yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan tentang bagaimana di sana ada kelompok golongan yang dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita sedia maklum adalah suatu permohonan daripada hamba kepada Tuhannya yang diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui janji Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Ghafir pada ayat yang ke-60. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah nescaya aku perkenankan doa kamu. Maka janji daripada Allah agar manusia sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Taala sesekali tidak akan memungkir janjinya untuk memperkenankan doa hamba-hambanya. Maka dengan sebab itu, doa ini adalah suatu ibadah, bahkan senjata bagi orang yang beriman. Yang menjadi ketakutan bagi musuh adalah doa daripada orang yang beriman. Karena doa menjadi satu kewajipan bagi kita orang yang beriman ini, iaitu meyakini bahawa setiap permohonan kita kepada Allah pasti dan confirm Allah Ta'ala akan perkenankan. Itu yang pertama. Kemudian berkisar tentang doa ni, Allah Ta'ala menjadikan ada perkara-perkara yang menjadikan doa itu terlebih mustajab. Doa ni memang confirm dah mustajab, tetapi yang lebih mustajab ada beberapa perkara. Kadang-kala lebih mustajab itu dia berkait dengan tempat. Ada orang berdoa di tanah haram, dia lebih mustajab. Berdoa di bumi Mekah, berdoa di bumi Madinah, di tanah haram, dua tanah haram yang kita sebut sebagai haramain, iaitu di bumi Madinah dan di bumi Mekah. Ini tempat yang berkait dengan tempat yang memustajabkan doa tersebut. Sebab itu bila kita duduk di tempat-tempat yang mustajab ini, maka kita dianjurkan memperbanyakkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada doa yang berkaitan dengan tempat, ada yang mustajab yang berkait dengan masa. Yang berkait dengan masa, iaitu ketika mana dalam bulan Ramadan, ketika mana awal permulaan bulan Rajab, ketika mana berada pada malam Jumaat, ketika mana berada di malam Al-Qadar, dan kemudian ketika mana berada pada malam hari raya, dua hari raya, Aidil Fitri, Aidil Adha. Pada malam hari raya juga adalah malam yang dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada doa yang berkait dengan tempat dan juga masa. Seperti mana ada doa pada hari Arafah, orang yang menunaikan haji berwukuf di padang Arafah. Padang Arafah kalau tidak berkait dengan wukuf, maka dia tidak, maknanya padang Arafah itu hanya padang biasa sahaja. Tetapi disebabkan adanya hari wukuf dan orang tersebut dipilih pula berada di padang Arafah untuk berwukuf, maka lagilah di antara waktu zuhur sampailah terbenamnya matahari sebelum masuk waktu maghrib, itu adalah saat waktu doa yang paling dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang duduk berwukuf, berdoa sungguh-sungguh, bermunajat sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang Allah Ta'ala jadikan mustajabnya itu, dia tidak berkait dengan perkara tadi. Di antaranya adalah dia berkait dengan manusia itu, usaha manusia itu untuk mendapatkan doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya adalah ia disebut sebagai berpuasa tadi, yang Nabi SAW memberi jaminan bahawa doa bagi orang yang berpuasa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa dia mendapat kelebihan daripada susah payahnya dia berpuasa pada siang hari. Maka Allah Ta'ala menjadikan di saat
waktu hampir dia berbuka puasa, bahkan ketika mana dia nak berbuka ini, maka dia mestilah memperbanyakkan, iaitu munajat, permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang nak supaya kehidupannya ini ada waktu yang mustajab, maka dia kena puasa. Puasa ni kita boleh buat. Kerana tak perlu tunggu puasa sunat, tak perlu tunggu kepada iaitu datangnya bulan Ramadan. Maka kita boleh berpuasa sunat, bahkan termasuklah doa yang dimustajabkan ini juga adalah orang yang berpuasa sunat. Termasuklah juga orang yang berpuasa qada. Maka siapa sahaja yang berpuasa, maka hampir ketika mana masuknya waktu berbuka, maka adalah waktu tersebut adalah waktu yang dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak puasa sekalipun, kita kena cari doa orang yang berpuasa. Kalau apatah lagi yang berdoa itu adalah mak kita yang sedang puasa, kita minta doa tersebut. Satu, doa mak ini mustajab. Yang kedua, mak kita mendoakan kita pula dalam keadaan dia berpuasa, maka berlipat kali ganda mustajabnya doa tersebut. Apatah lagi kalau dia berdoa itu dalam bulan Ramadan pula. Apatah lagi dalam bulan Ramadan duduk pula di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, puasa di sana. Maka lagilah besar mustajab, berlipat kali ganda mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama disebut yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang yang berpuasa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu doa pemimpin yang adil. Doa pemimpin yang adil adalah kemuliaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada pemimpin yang adil. Doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu pemimpin ni, tuan-tuan, dia besar ganjarannya. Sebab apa? Sebab kalau dia khianat, besar juga iaitu dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemimpin ni yang kita sebut sebagai orang yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Sebab itu pemimpin ni kalau dia bersikap adil, maka dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Bukan saja doanya dimustajabkan oleh Allah, bahkan dia adalah manusia yang pertama yang mendapat naungan di sisi Allah, di dalam 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, imamun adil. Yang pertama adalah iaitu pemimpin yang adil. Nak kata betapa besarnya pengaruh pemimpin yang adil, mulianya pemimpin ketika mana dia bersikap adil, iaitu darjatnya tinggi sehingga dia adalah orang yang mula-mula ataupun yang pertama mendapat naungan Allah, mengatasi beberapa golongan yang lain, iaitu mengatasi orang yang sentiasa beribadat kepada Allah, pun kalah dengan pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu mengatasi iaitu orang yang sentiasa berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi, lalu dia menitiskan air mata, tak boleh lawan lagi besarnya pengaruh ganjaran iaitu bagi pemimpin yang adil. Ini pemimpin. Sebab cakap pemimpin ni dia tak sama dengan cakap kita. Kita kalau saya suruh orang semayang, tak, mungkin kesannya hanya jemaah saya yang dengar kuliah saya. Kita kata salat itu wajib, tutup aurat itu wajib. Jadi kesannya mungkin orang yang dengar kuliah je lah. Tapi kalau seorang pemimpin, dia kata tutup aurat itu wajib, dia pula pemimpin negara, dia kata wajib menutup aurat, maka kesannya adalah sangat besar. Media-media pun ambil kata-kata tersebut disebarkan. Kemudian surat khabar pun menyebarkan kata-kata. Hanya satu kata-kata, dia kata tutup aurat wajib. Kalau kita orang biasa ni, kita kata arak haram, judi haram, tak ada apa kesan. Dan kita pun tak boleh ambil apa-apa tindakan kepada orang yang sewenang-wenang je jual arak, orang yang duduk judi, kita tak boleh buat apa tindakan, kerana kita orang biasa.
Tapi bila mana seorang pemimpin dia kata arak haram, judi haram, maka seluruh jawatan kuasa yang memegang kuasa di bawah tapuk pemerintahannya itu akan mengambil tindakan. Dengan polisnya, dengan yang ni bahagian pelesenannya, dengan cari, maknanya akan ada tindakan. Ni kesan daripada seorang pemimpin ketika mana dia mengeluarkan satu kata-kata besar pengaruh. Jadi sebab tu pemimpin ni dia besar pahala. Kalau dia takut pada Allah, besarlah pahala. Tapi sekiranya dia bersikap zalim, besar laknat dan celaka ke atas diri. Besar laknat dan celaka ke atas diri. Sehingga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam membicarakan 10 golongan manusia yang paling dibenci oleh Allah ta'ala. Disenaraikan 10 golongan manusia yang paling dibenci oleh Allah. Antaranya Allah benci kepada orang yang bakhil. Tapi paling Allah Ta'ala benci adalah kepada orang kaya yang bakhil. Pasal apa? Pasal kaya tak sepatutnya dia kedekut, pasal dia memang dah kaya. Kalau miskin bakhil, Allah benci juga. Walaupun orang yang miskin bakhil ni dia ada alasan untuk dia bakhil. Orang miskin dia ada alasan untuk dia kedekut. Sebab saya miskin. Tapi tetap Allah benci juga. Tapi kalau orang kaya yang bakhil, dia tidak ada alasan untuk dia kedekut, maka dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut lagi Allah benci kepada orang yang sombong. Paling Allah Taala benci, kata Imam Ibnu Hajar, orang miskin yang sombong. Pasal apa? Pasal orang miskin yang sombong tak ada sebab dia nak sombong. Duit pun tak ada, kekayaan pun tak ada, jawatan pun tak ada. Kalau orang kaya sombong, barangkali dia ada sebab. Sebab dia kaya. Jadi dia kaya, dia sombong pada Allah. Sombong pada Allah, tak sembahyang pasal sibuk dengan bisnes, pun Allah benci juga, tapi ada sebab. Tapi orang miskin tak sembahyang, apa sebab? Dia sibuk apa, tuan-tuan? Sibuk juga asal, sibuk dengan mesyuarat Persatuan Miskin Sedunia. Tak, sibuk juga orang miskin pun. Jadi maknanya dia tak ada sebab untuk dia sombong. Dahlah dia hidup dalam keadaan apa-apa kedana, hidup dalam keadaan susah, tu pun dia nak sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut lagi Allah benci kepada orang yang tidak malu. Tapi paling Allah benci adalah apabila yang tak malu itu adalah perempuan yang tak malu. Walaupun Allah Ta'ala benci belaka, orang yang tak malu buat maksiat ni Allah benci. Tapi kesan orang perempuan tak malu dengan orang lelaki tak malu, mudarat besar perempuan tak malu. Perempuan kalau tak malu dia dedahkan aurat. Orang lelaki dedah aurat dengan perempuan dedah aurat, mudaratnya lagi besar. Perempuan dedah aurat, kesannya lagi besar. Kesan kemungkaran itu tersangat besar. Sebab apa? Sebab kerana daya tarikan perempuan itu, fitnah dia jauh lebih besar. Jadi sebab itu kebencian Allah, orang lelaki kalau dia pakai seluar pendek pun Allah benci juga, kerana dia tak malu, Allah benci. Tetapi kalau yang tak pakai seluar pendek tu perempuan, lagi benci, kerana kesan mudaratnya besar. Jadi maka dengan sebab itu, kemudian Allah benci lagi kepada, disebut Allah benci kepada orang yang tamak. Paling Allah benci adalah pada, iaitu orang alim yang tamak. Maknanya orang yang Allah Ta'ala benci adalah orang yang tamak. Semua Allah Ta'ala benci kalau ada sifat tamak. Tamak iaitu tak pernah rasa cukup. Tetapi paling Allah benci apabila yang ada sifat tamak itu adalah seorang ulama, seorang ustaz, orang yang alim. Sebab apa? Kesan dia tamak jauh lebih besar kemungkaran. Kita kalau orang biasa tamak, paling-paling tidak pun curi selipar ustaz, jual pasal minggu. Itulah. Paling-paling tamak duit pun, ataupun rompok bank, ataupun apalah. Maknanya paling-paling tamak kita pun, jenayah yang kita buat tu berat juga, tapi lah kesan dia hanya segelintir orang sahaja terlibat. Tapi kesan ulama yang tamak ni, tamak dia pada dunia sehingga dia menyesatkan manusia. Sehingga dia mengubah hukum hakam kerana nak kepada ampu dia pada kerajaan yang zalim. Dia nak jadi pengampu mufti kepada kerajaan zalim. Dia sanggup keluarkan apa saja fatwa hukum hakam demi untuk dia menjaga periuk nasib dia. Nak jaga dia punya jawatan dia, nak jaga dia punya allowance dia.
maka dia sanggup menyatakan yang halal itu haram, yang haram itu halal. Kesan ulama tamak ni apa dia? Dia bukan saja berdosa pada Allah, orang yang mengikutnya seluruh generasi yang berpegang dengan fatwanya akan sesat, bahkan di akhirat kelak tidak akan selamat. Jadi sebab tu Allah benci pada ulama yang tamak. Sebab tu ulama dia tak boleh tamak. Pasal apa? Kalau dia ada sifat tamak, mudaratnya sangat besar. Maka keluarlah hukum yang pelik-pelik. Judi halal kalau ada lesen. Pasal apa? Pasal dia nak jaga perasaan orang. Dia bukan nak jaga hukum hakam agama, dia nak jaga perasaan pemimpin. Arak halal kalau ada lesen. Yang haramnya kalau tak ada lesen. Kepala otak dia. Ini ulama orang panggil ulama kepala otak. Ulama kepala lutut. Kalau ada yang berfatwa sedemikian. Kalau ada lah, kalau jumpa. Jadi maka dengan sebab itu nak kata kenapa? Kerana nak jaga kepentingan diri. Pasal apa? Pasal takut nanti. Jadi sebab tu ustaz pun samalah. Bukan saja ulama, ustaz yang mengajar pun dia tak boleh tamak. Kalau bila ada sifat tamak, dia akan ada rasa nak jaga hati orang, sehingga dia menyembunyikan kebenaran. Dia takut nak bercakap benar. Takut pasal apa? Nanti AJK tak panggil. Tak panggil kuliah, nanti duit tak dapat. Nanti kalau cakap benar kan takut tauliah kena sekat pula. Lepas tu tak boleh nak mengajar, sumber pendapatan tak ada. Jadi maka dia akan mula timbul bibit-bibit, iaitu sikit-sikit demi sikit-sikit, lama-lama sehingga ketamakan pada dunia itu menyeleweng manusia daripada jalan kebenaran. Jadi banyak disenaraikan ini. Maka di antara yang dibenci juga disebut Allah benci kepada orang yang zalim. Tetapi paling Allah benci pemimpin yang zalim, kerajaan yang zalim. Ini paling dibenci oleh Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau kita orang biasa zalim, paling-paling kurang curilah 2-3 ekor lembu jiran sebelah, ataupun curi ayam ke, itu paling-paling tidak zalimnya kita ni. Paling-paling tidak zalimnya kita ni, kita rosakkan tanaman orang. Itu kezaliman yang kita buat. Tetapi kalau kerajaan zalim, dia tak curi seekor 2 lembu tu kan. Dia curi nak kurang-kurang 100 juta nilai lembu. Dia tak curi sikit-sikit. Bila kerajaan yang zalim yang dia buat itu kesannya sangat besar. Kesannya sangat besar. Kenapa? Kerana pengaruh kerajaan itu besar. Jadi sebab itu kata Nabi SAW, doa pemimpin ni kalau dia adil, maka dia mendapat tempat doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dengan sebab itu. Kemudian kata Nabi SAW, doa yang tidak tertolak lagi wa da'watul mazlum, iaitu doa orang yang dizalimi. Siapapun orang yang dizalimi, doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita ni dianjurkan berbuat adil. Dan takutlah sentiasa pada doa orang yang dizalimi. Kena takut pada doa orang yang dizalimi. Kenapa? Kerana doa mereka tak ada hijab. Sebab dosa zalim pada orang ni, Allah pasti balas di atas dunia, akhirat pun Allah Ta'ala balas. Dia ada dosa ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tangguh dulu balasannya di dunia. Akhirat baru Allah balas. Tapi ada beberapa dosa yang Allah bayar secara cash atas dunia. Tunai secara atas dunia, dan kemudian cash juga di akhirat kelak. Salah satunya antaranya dosa derhaka pada mak ayah. Ini Allah Ta'ala bayar cash juga. Dosa derhaka pada mak ayah. Batu tuan-tuan tengok, perhati hidup anak derhaka ni tuan-tuan, sebelum dia mati mesti ada musibah besar yang berlaku dalam hidup. Tuan-tuan cuba perhati. Carilah siapa-siapa yang tuan-tuan kenal yang dia ini derhaka pada mak ayah dia dan dia tidak bertaubat dengan dosa derhaka pada mak ayah dia. Mesti ada satu musibah besar yang akan berlaku dalam hidupnya sebelum dia mati dan meninggalkan dunia. Allah Ta'ala pasti balas. Sebab ini kata ulama, dosa derhaka pada mak ayah ni Allah Ta'ala tak akan tangguh. Dunia Allah Ta'ala bayar cash. Kemudian antaranya dosa yang Allah Ta'ala bayar cash adalah dosa kezaliman manusia sesama manusia. Zalim manusia sesama manusia ni, dunia pun Allah Ta'ala bayar secara cash. Sebab tu kita dianjurkan berbuat adil kepada sesiapa pun. Sehingga banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala
berkisar tentang amanah dan berkisar tentang tanggungjawab, berkisar tentang adil. Sehingga kan Nabi SAW bersabda, bagaimana dia itu tanda-tanda kiamat apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin-pemimpin yang ada adalah pemimpin yang zalim dan juga menteri-menteri yang fasik. Kalau ada hakim pun hakim yang khianat. Ini di antara tanda kiamat. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zaman, kata Nabi akan datang pada akhir zaman, yaitu umara'u zalamatun, yaitu pemimpin yang zalim. Kemudian wa wuzara'u fasaqatun, yaitu menteri-menteri yang fasik. Wa qudatun khawanatun, yaitu juga yang ada adalah hakim-hakim yang melakukan pengkhianatan, hakim yang sudah tidak adil. Hakim pun tidak adil di dalam menghukum. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang lain, ada 3 qadi, 2 ke neraka, seorang saja masuk syurga. Ada 3 orang hakim yang mana kalau dia berhukum, maka 3 orang ini, satu kelompok hakim saja masuk syurga, 2 lagi masuk neraka. Hakim yang masuk syurga, dia menghukum dengan pengetahuannya, dengan kealimannya, dan dia menghukum dengan penuh keadilan. Hakim yang masuk neraka 2 orang ni, iaitu dia hukum dengan kealimannya, tapi dia berbuat zalim terhadap keputusan hakim. Dia tahu, tetapi kerana desakan rasuah dan sebagainya, maka dia mengubah keputusannya, lalu dia berlaku khianat walaupun dalam keadaan dia tahu, lalu kemudian dia adalah di antara golongan hakim yang dihumban dalam neraka Allah. Kemudian yang kedua yang mendapat hukuman neraka Allah, iaitu hakim yang menghukum dalam keadaan jahil. Dia tahu dia jahil, dia tahu dia bodoh, tetapi dia jadi juga hakim. Dan dia berhukum dengan kejahilannya pun masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kata Nabi, akhir zaman akan datang hakim yang khianat dengan amanahnya. Wa fuqaha kadzabatun, kata Nabi lagi, maka datanglah para fuqaha yang berbohong, iaitu orang alim pun berbohong, berdusta, tanpa segang silu berdusta dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Ni di akhir zaman. Sehingga Nabi pesan, faman adraka minkum dzalika zaman fala yakunanna lahum jabiyan wala arifan wala syurtiyan. Kata Nabi SAW, sesiapa yang sempat berada pada zaman tersebut, sesiapa yang berada direzekikan ataupun ditakdirkan berada pada zaman yang penuh dengan kesulitan ini, pemimpin pun zalim, hakim pun zalim, fuqaha iaitu orang alim pun bersikap zalim, maka janganlah kalian menjadi pengutip cukai, penyelia dan penguasa bagi pihak mereka. Mana jangan jadilah, jangan bekerja untuk mereka. Kenapa? Kerana tidak ada kebaikan pun yang dilakukan oleh mereka, melainkan kezaliman. Melainkan apa yang dibuat oleh mereka adalah zalim. Jadi sebab itu tuntutan kepada kita ni untuk menjadi orang yang berhukum dengan penuh adil. Sehingga kan dalam hadis yang lain, iaitu hadis kudusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kata Allah, aku haramkan sifat zalim ke atas diriku, dan aku jadikan kezaliman haram antara kalian, maka janganlah kalian berlaku zalim sesama kalian. Sama ada suami zalim pada isteri, ataupun mak ayah zalim pada anak, ataupun juga pemimpin masyarakat zalim pada orang bawah, ataupun juga orang yang berkuasa, paling berkuasa, bersikap zalim pada orang yang di bawahnya, maka semuanya itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi SAW, tuan-tuan, bagaimana di dalam satu kisah
ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada Ali bin Abi Talib untuk membayar pampasan kepada kabilah Bani Juzaimah. Disebabkan kerana ketika itu Panglima Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Panglima Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an, iaitu telah bertindak melampau pada kabilah tersebut. Bukan sahaja dibayar kepada manusia akibat salah laku, bahkan digantikan semula bekas makanan anjing yang telah dirosakkan. Dalam satu perang, bila mana Panglima Perang Khalid bin Al-Walid telah bersikap sedikit melampau, sehingga ada yang terkorban dan sehingga ada yang tak sepatutnya dibunuh, maka terbunuh. Lalu kemudian Rasulullah minta supaya dibayar harga nilai tersebut. Bahkan bekas makanan anjing yang rosak disebabkan peperangan pun digantikan balik. Ini bagaimana keadilan Islam. Jadi Islam ni dia walaupun dalam keadaan perang masih lagi bersikap adil. Tidak boleh bersikap zalim. Sebab itu dalam satu peperangan Nabi pesan kepada sahabat, tidak boleh bunuh kanak-kanak, tidak boleh bunuh perempuan-perempuan, tidak boleh bunuh ahli-ahli ibadah mereka yang duduk di dalam rumah-rumah ibadat. Tak boleh rosakkan rumah ibadat kaum agama lain. Ini pesanan Nabi. Melainkan kalau mereka duduk di saf peperangan sekali. Melainkan kalau orang perempuan mereka tu turun perang sekali, maka boleh bunuh. Melainkan anak-anak kecil mereka tu perang sekali, maka boleh dibunuh. Tak ada masalah. Tapi kalau mereka bersembunyi dalam rumah anak-anak kecil yang semuanya, tidak boleh dibunuh sesuka hati. Bahkan tidak boleh merosakkan tumbuh-tumbuhan. Ini keadilan Islam. Maka bila berlaku melampaui batas, maka Nabi minta kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah membayar balik tindakan yang melampaui batas itu dengan bayaran kepada keluarga-keluarga yang dizalimi. Bahkan Sayyidina Ali menggantikan bekas makanan anjing yang telah rosak disebabkan kerana peperangan. Ini bagaimana Islam mengutamakan keadilan. Adil ni apa dia tuan-tuan? Meletakkan sesuatu pada tempat yang sepatutnya. Itu adil. Seorang ayah yang adil, dia kena faham. Orang dia faham adil ni, dia faham adil ni bahagi sama rata. Tak. Bukan adil ni bahagi sama rata. Kita ada dua orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Maka takkanlah anak lelaki dapat hadiah kopiah sepenuh hari lahir, anak perempuan dapat hadiah kopiah juga. Ataupun anak perempuan dapat hadiah tudung, anak lelaki pun dapat tudung juga. Itu bukan adil yang sepatutnya, tuan-tuan. Kalau dia faham adil macam itu bukan bapa yang adil, itu kepala bapa punya orang. Tak. Itu bukan bapa yang adil. Bapa yang adil dia meletakkan pada hak sepatutnya. Anak lelaki hadiah untuk anak lelaki. Maknanya apa yang sesuai dengan anak lelaki. Jadi begitulah. Seorang suami dia berlaku adil pada isterinya, samalah juga. Jadi begitulah berlaku adil ni, meletakkan sesuatu pada tempat yang sepatutnya. Jadi maka dengan sebab itu apabila seseorang itu dia bersikap zalim, dia sepatutnya jaga rakyat. Rakyat yang dia kena jaga bukan rakyat yang sokong dia saja. Yang tak sokong pun dia kena jaga jugalah. Pasal itu di bawah kepimpinan dia. Itu di bawah amanah tanggungjawab. Dia tak boleh bagi yang sokong dapat peruntukan banyak ni, yang tak sokong tak dapat yang ni. Pasal apa? Pasal kamu yang tak sokong aku. Ya atas dunia dia boleh berhujah macam tu. Tapi apakah hujah yang sama terpakai di hadapan Mahkamah Rabbul Jalil? Itu yang dia kena tanya diri dia. Apakah hujah yang sama dia boleh berhujah di hadapan Allah? Sedangkan dia memimpin satu rakyat. Kalau dia duduk pemimpin Syahalan ni dia kena bagi sama rata. Rakyat yang susah semua dia kena tolong. Maka dengan sebab itu kalau dia bersikap zalim, maka berhati-hati dengan hadis ini. Takut dengan doa orang dizalimi. Allah angkat, Allah boleh cabut. Bukan setakat nyawanya, bahkan kekuasaannya Allah boleh cabut. Yang kita baca sentiasa di dalam setiap kali kita baca lepas solat, kita dah masuk waktu. Bila luar azan dulu insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang terakhir, maka di antara ayat yang sering kali kita bacakan setiap kali lepas salat, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkaulah yang memberikan kerajaan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau jugalah yang mencabut kerajaan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Maka ayat ini nak menunjukkan tidak ada kerajaan yang lebih besar melainkan kerajaan Allah. Allah Ta'ala yang berkuasa di atas setiap kerajaan yang ada di atas muka bumi ini. Sebab tu siapapun yang menjadi kerajaan, maka renungkanlah ayat ini. Allah boleh memberikan siapa sahaja untuk menjadi kerajaan, dan Allah boleh mencabut balik kerajaan yang Allah berikan. Sebagaimana Allah mencabut kerajaan-kerajaan yang zalim yang telah lalu daripada kita sebelum ini. Kerajaan Fir'aun, yang dia menyangka bahawa kerajaannya tidak pernah jatuh. Fir'aun ni tak pernah jangka kerajaan dia pernah jatuh. Tetapi kerana kezaliman yang dia buat pada rakyatnya, Fir'aun ni zalim, tuan-tuan. Bukan saja dia paksa rakyat suruh mengaku diri dia Tuhan. Bahkan di antara ni disebut Fir'aun ni, istana dia ni ada air sungai Nil yang lalu di bawah istana-istana. Nak menunjukkan bahawa kekuasaan sungai Nil pun di bawah kekuasaan. Dia nak tunjuk bahawa dia macam tu. Sehingga sungai Nil pun mengalir di bawah istana dia. Sehingga siapa yang menyokong dia, dialirkan sungai masuk dalam kebun mereka. Rakyat yang tak sokong, maka disekat bantuan air tersebut tak sampai dalam kebun rakyat yang tak sokong. Jadi perangai sekat bantuan itu tak perangai Fir'aun. Jadi kalau ada orang yang bersikap macam tu, anak beranak Fir'aun lah, tuan-tuan. Kalau ada lah, kalau tak ada alhamdulillah. Tapi kalau ada, sama lah. Ugut orang. Kamu kalau tak buat macam ni, tak boleh macam ni. Tuan-tuan, kita ada mulut, ada kudrat, bolehlah kita ugut. Tapi satu saat kudrat kita Allah pun boleh ambil. Satu saat mulut kita Allah boleh bagi seruk, tuan-tuan. Maka saat itu, tuan-tuan, bukan setakat nak jadi pemimpin, nak angkat sumpah pun tak boleh, tuan-tuan. Mulut pun dah riak, tuan-tuan. Jadi maka dengan sebab itu, jangan sombong dengan kekuasaan yang Allah berikan pada kita. Maka bersikap adillah kepada sesiapa pun. Kerana doa orang yang dizalimi ini, maka akan menembusi langit dan akan sampai kepada Allah dan dimustajabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dengan sebab itu, maka hadis yang ke-35 mengajarkan kepada kita berlaku adillah ketika mana siapa pun yang menjadi pemimpin. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ketakutan kepada Allah itu membantu kita untuk menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang bersikap adil, menjadi orang yang sentiasa berwaspada dengan suatu hari yang kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dosa yang paling banyak bersangkutan di akhirat kelak adalah dosa bersangkutan antara manusia sesama manusia. Ini yang paling kita takut. Dosa paling banyak kita di akhirat kelak dosa antara dengan makhluk lah, tuan-tuan. Buat zalim dengan manusia, buat zalim dengan binatang. Ini dosa bersangkutan kita dengan makhluk yang lain. Inilah yang paling banyak, yang paling kita bimbang. Kerana bersangkutan dengan manusia, manusia boleh tuntut pahala daripada kita. Bersangkutan dengan manusia, kita boleh terpaksa terima dosa orang yang kita zalim, maka terpaksa dihempak ke atas diri kita. Sehingga kata Nabi dalam satu hadis yang lain, faturiha finnar, lalu dia dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah yang kurang itu datang pada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah akan datang kita sambung pada hadis yang ke-36, jujur di dalam berniaga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.